Dan ghayah ilmu ini, dan ghayah ilmu ini artinya kelebihannya membeza ke antara beberapa aqaid yang sahihnya dengan yang fasiknya. Ghayah ini makna dia apakah natijahnya daripada belajar ilmu usuluddin ni. Apakah manfaat, apakah buah hasil daripada belajar ilmu usuluddin ni. Belajar ni dapat membeza ke antara akidah yang sahih dengan akidah yang fasik, yang salah. Kalau orang tak belajar, tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Kalau hak belajar pun kadang-kadang pening lagi. Yakni diketahui akan yang sahih dengan yang binasa kerana hukumnya ilmu ini wajib aini atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Tuh kesudahan belajar ilmu ni dapat mengetahui akidah yang betul dan akidah yang sesat. Kalau tak belajar, macam mana kita nak tahu akidah ni betul ataupun salah? Kerana kadang-kadang akidah salah ni mari dengan rupa macam betul. Mari pakai jubah, mari pakai serban, mari baca Quran, mari baca hadis. Tetapi akidah yang ia bawa adalah akidah sesat. Akidah mujassimah, akidah musyabbihah, akidah mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah. Kalau kita tidak belajar, kadang-kadang orang awal banyak pegang dia bukan Mu'tazilah, tetapi fahamnya dia kalau kita tanya, akidah dia adalah akidah Mu'tazilah. Jadi bukan dinamo tu. Tu penting kita belajar supaya jika ada di dalam hati kita akidah-akidah yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka kita boleh buat. Hukum belajar ilmu ini adalah wajib aini. Wajib ain. Dia wajib ni ada dua, wajib kifayah dengan wajib aini. Wajib aini ni wajib atas tiap ain, diri, individu seseorang. Siapa saja yang beragama Islam, lelaki atau perempuan, merdeka atau hamba, wajib mempelajari ilmu akidah ni. Siapa dia saja tidak terlepas. Asal saja dia sudah balil, maka wajib dia kena belajar ilmu akidah. Bukan belajar, sudah faham dan sudah jelas dah bagi dia ada akidah. Lepas tu nak belajar bila? Katanya ulama belajar sebelum daripada balik. Apabila balik, akidah kita dah molek dah. Ni masa ustaz balik baru nak belajar kak. Dah lah akidah tak betul 2-3 tahun nak kau faham. Maka masalah jugalah. Wajib kifayah pula wajib yang kalau satu golongan buat, golongan lain terlepas dah daripada tuntutan wajib dia. Manakala wajib ini setiap orang kena buat, tak boleh arah kat orang, setiap orang mesti kena ada akidah. Tiap-tiap orang mukallaf dan ialah awal ilmu yang tiada daripadanya akan manusia akan ditanya tu. Awal ilmu yang ditanya daripadanya akan manusia di dalam kubur. Dalam kubur Tuhan tanya mengenai akidah. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu. Benda-benda yang berkait dengan akidah. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Belajarlah kamu akan hujjah kamu, yakni jawapan kamu apabila ditanya di dalam kubur. Macam mana mu nak jawab Allah sebagai Tuhan kalau mu tak belajar?
Kalau kamu tidak memahami, kamu tidak mengerti, kenapa kamu buat Allah Ta'ala sebagai Tuhan? Maka bahawasanya kamu ditanya, kamu sekalian pada hari kiamat. Kamu akan ditanya mengenai akidah kamu. Dia ni maklumat dalam diri kita ni ada maklumat wajib kita kena tahu. Macam berkait dengan akidah. Kalau tak tahu boleh jadi kufur. Ada maklumat wajib saja tak jadi kufur. Ada maklumat wajib kena tahu dan tak tahu jadi kufur. Ada juga. Ada maklumat sunat tahu. Ada maklumat tak wajib tahu. Ada maklumat makruh tahu. Ada maklumat haram kita tahu. Jadi mengenai pengetahuan ini sendiri pun ada hak kait dengan wajib. Hak wajib ni ilmu akidah lah. Ilmu haram-haram hak kita tahu. Seperti belajar ilmu sihir. Maklumat lagu tu. Ataupun cari ain orang. Maklumat mengenai lagu tu haram. Makruh pula benda-benda hak tidak menambahkan kita dengan Tuhan. Muak kata berdosa dak tetapi melalaikan kita dengan Tuhan. Nama. Dan maksud ilmu usuluddin itu beberapa masalah yang sabit pada ilmu usuluddin ini dengan burhan. Seperti kita sebut ke baharu, jauhar dan arak, dan menyebutkan Tuhan yang menjadi ke alam dan baginya beberapa sifat dengan beberapa dalil yang sam'iyah, yakni diambil daripada hadis seperti kita sabitkan dikembali ke tubuh yang sudah hancur dan syurga dan neraka. Maksud tujuan ilmu ini adalah perbincangannya mengenai kita nak menyatakan kata jauhar dan arak ini benda baru. Hamba sebut dah makhluk ini terbahagi kepada dua sahaja. Apabila kita kata benda ini makhluk Tuhan, dia terbahagi kepada dua. Sama ada dia jauhar ataupun dia arak. Ataupun jauhar yang berarak. Mesti salah satu. Dalam beribu-ribu jenis makhluk Tuhan, dia hanya dua saja, jauhar dan arak. Apa maksud jauhar? Benda yang memenuhi ruang. Ataupun benda yang berdiri dengan sendiri, itu dipanggil jauhar. Maka makhluk Tuhan semua jauhar belaka. Benda yang berdiri dengan sendiri dan berhajat kepada tempat. Benda yang berdiri dengan sendiri, berhajat kepada tempat dan memenuhi ruang. Contohnya ni. Ni gelas ni. Ni dipanggil makhluk kerana apa? Kerana dia berdiri dengan sendiri. Tudung ni tidak perlu kepada apa-apa. Apabila dia nak zahirkan diri dia, maka dia tunjuk diri dia. Berdiri dengan sendiri. Maka dia masuk dalam kategori jauhar. Lepas tu, dia memerlukan ruang, tempat, duduk di atas, di bawah, di kanan, perlu untuk memenuhi ruang tubuh dia. Lepas tu apa dia lagi? Dia memenuhi ruang, dia bertempat. Atas ke bawah. Satu jenis makhluk Tuhan dipanggil jauhar. Kedua dipanggil arak makhluk Tuhan ni. Contohnya bekas ni. Bekas ni kita tak akan dapat nampak dia kecuali dia ada arak dia. Seperti bulat, kerah. Maka kita boleh jamuh dia kerana dia ada sifat kerah. Kalau dia tak ada sifat kerah, tak ada sifat lembut, tak ada belakang sifat, lagu mana ni dia nak zahir jauhar dia, diri dia. Maka jauhar memerlukan arak, arak juga memerlukan jauhar. Arak ni apa dia? Benda yang menumpai pada jauhar. Tudung masuk dalam kategori jauhar. Bulat, kerah, licin, itu adalah sifat dia, dipanggil arak. Maka setiap benda yang menumpai pada jirim itu dipanggil arak. Semua makhluk Tuhan hanya dua tu saja, jauhar dan arak. Arak ni ada 9 jenis.
jauhar ada satu sahaja. Kena mengajilah. Maka dipanggil ilmu makulat, ilmu kita nak kenal makhluk tu gapo dia. Selain daripada tu, Tuhan tak ada makulat ni. Makulat ni tak ada bagi Tuhan, ni ilmu nak kenal makhluk. Tu. Nak mensabitkan jauhar dan arak, nak mensabitkan Tuhan yang menjadikan alam ini, dan beberapa sifat Tuhan, beberapa dalil kita dengar dalil sam'iyah, kita ambil daripada hadis seperti tubuh kita ni yang sudah hancur ni akan kembali jadi molek dan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita guna gapo dalil? Dalil akal tak? Dalil akal pecah pala mikir, kita tak akan jumpa jawapan tubuh yang hancur ini akan dikembalikan. Akal tak jumpa cari. Maka ambil tahu mana? Berdasarkan daripada hadis dan Quran kata lagu tu. Maka di dalam ilmu akidah, Al-Quran sumber yang pertama. Kedua, hadis yang mutawatir tu sahaja, hak tak ada khilaf. Manakala kedua, hadis sahih ahad. Ada pendapat kata boleh berhujah, ada kata tak boleh berhujah. Ada kata benda yang akidah yang bersabit dengan hadis ahad hanya wajib saja, kalau ingkar tidak jadi kufur. Wajib lagu mana? Wajib dia berakidah lagu tu sebagaimana disebut oleh hadis sahih yang peringkat ahad, wajib kena beriman. Tetapi kalau ingkar tidak jadi kufur. Manakala mutawatir, sekalipun hadis kedudukan dia seolah-olah Al-Quran, ingkar jadi kufur. Dan syurga dan neraka, kita tak tahu syurga dan neraka ni wujud kecuali dalil sam'iyat. Dalil kita dengar daripada Al-Quran dan hadis. Manakala hak kita fikir, ada bab dalam ilmu akidah ni kita boleh fikir, ada bab tak boleh fikir, kita hanya dengar daripada Nabi-Nabi kata benda ni ada, seperti syurga dan neraka. Dan istimdadnya, yakni tempat keluar daripadanya, tempat ambil mana ilmu ni, ambil daripada Quran hadis Nabi SAW. Ijtihad ulama tak boleh ambil, qiyas tak boleh. Dalam bab ijma' boleh. Jadi dalam bab tauhid, Al-Quran, hadis dan ijma' boleh pakai. Dan faedahnya, apa dia faedahnya? Tercapai bahagia dua negeri, dunia dan akhirat. Siapa dia belajar ilmu ni bahagia, yakni jadi orang yang bahagia, saadah di dunia dan di akhirat. Lagu mana di dunia? Dunia dapat redha Tuhan. Tuhan tidak marah, tak berdosa, dapat pahala. Manakala di akhirat pula dapat masuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya. Hak ni bahagia di dua negeri. Ada orang tak bahagia di dunia tapi akhirat dia bahagia. Ada orang bahagia kedua-duanya. Ada orang celaka kedua-duanya. Ada orang bahagia dunia, akhirat pula tidak bahagia. Jadi kita nak dua-dua tu bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Minta hasanah belaka dunia dan akhirat. Ada orang nikah dua. Bini muda dia nama Hasanah. Tiap kali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bini tua dia cuik Pas kita duk mana Dunia nak duk dengan hasanah, akhirat nak duk dengan hasanah. Pas kita bila pula kata, tak apalah, ambil baiklah doa ni. Fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah. Boleh. Sebut juga nama. Habis kita doa lagu tu akhirat duduk dengan hamba, hak masa muda ni duduk dengan hasanah. Hak masa di akhirat duduk dengan aminah. Lagu tu. Kena pandai lagu tu lah. Kena celika lagu tu. Tu nipu sunat boleh. Orang nikah ni sampai peringkat asalnya menipu ini haram dah. Haram menipu. Tetapi kadang-kadang seorang suami terpaksa berbohong. Bukan kerana nak ikut hawa nafsu. Maka nipu ni dibenarkan oleh syarak. Asalnya menipu ini
benda yang berkait dengan hawa nafsu, kepentingan kita. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu menipu itu boleh. Yakni bercakap benda yang bukan hak berlaku. Hak berlaku lagu lain, tapi kecek royak muka lain. Maka dipanggil dusta lagu ni. Dia panggil khabar menyalahi waqi'. Memberitahu royak cerita benda hak bukan hak berlaku. Maka asalnya benda tak boleh. Tetapi apabila terdesak seorang suami boleh. Nipu sunat dipanggil. Bukan kata menipu sunat, kadang-kadang jadi menipu wajib. Menipu wajib. Lagu mana menipu wajib? Misalnya ada orang nak bunuh seseorang. Seseorang tu buat menusuk masuk dalam rumah kita. Maka apabila orang tanya, demo ada nampak ada lelaki ni gini-gini, kita wajib kita kena menipu pada masa tu. Jadi sebenarnya menipu tu sendiri kau dimarah oleh Tuhan kau apa dia sebenarnya. Tuhan bukan marah kita kecek tak betul, bukan. Tetapi kita kecek menurut Tuhan. Kalau waktu yang Tuhan suruh kecek tak betul, kita kena kecek tak betul. Sekalipun awak menipu, ya. Saya menipu pada masa tu. Lepas tu awak dosa, tak. Tuhan suruh saya kecek lagu ni. Kerana apa? Nak jaga nyawa orang daripada kena zalim, kena bunuh orang, maka saya kecek menipu. Tuhan bukan marah dikecek tak betul tu. Tetapi apabila kita kecek sekalipun tidak betul, tapi ikut perintah Allah, maka boleh pahala wajib menyelamatkan manusia. Sekalipun berdusta, ya. Sebab tu maksiat itu bukan di diri maksiat tu sebenarnya salah. Tetapi dia tak kena dengan Tuhan. Kalau kena dengan Tuhan, tak ada masalah. Supaya berzina dengan berkahwin lebih kurang sama yang nampaknya. Tetapi bapa hak ni dimarah oleh Allah, hak ni disukai oleh Allah. Kerana dengar kata Tuhan so ya. Bukan kata diri perbuatan itu sendiri itu maksiat, dak diperintah Tuhan.